Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru matematik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur. Seperti yang dirancangkan pada hari ini, bermulanya sesi PDPR kita bertarikh 17/5/2021 hari Isnin pukul 8 hingga 9 pagi untuk subjek matematik tingkatan 1. Okey, baik. Sebelum cikgu nak mulakan sesi pengajaran pada hari ini, cikgu ingin pesan kepada para pelajar dan juga ingin kerjasama para waris untuk memastikan anak-anak pelajar bersedia dengan buku teks masing-masing, buku modul, aktiviti mesra digital matematik tingkatan 1 dan juga alat tulis, pen, pensel, pemadam dan juga kalkulator lah. Okey, kalkulator wajib akan ada untuk pengiraan. Okey. Baik. Sambungan pada sesi pengajian kita. Okey, baik. Cikgu kongsikan kat sini. Okey, baik. Buka buku teks muka surat 104. Okey, bermula 104 tu. Tajuk dia ungkapan algebra. Okey, apakah yang akan anda pelajari dalam tajuk ini? Ada dua subtopik utama. 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Dan yang kedua, ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, cikgu terus. Okey, kita terus kepada muka surat 106. Kita nak faham 5.1 ni pemboleh ubah ungkapan algebra. Okey, bagaimanakah anda menggunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah? Okey, baik. Katakan ada satu situasi, ada 3 orang watak ni. Cik Lim, okey, Cik Azlan dan Puan Kavita ni. Okey. Cik Lim, setiap bulan saya menderma sebanyak RM50 kepada Yayasan Kebajikan Negara YKN. Okay, Cik Azlan pula kata, setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama kepada YKN. Puan Kavita pula kata, wang derma saya kepada YKN pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperoleh di kedai. Okey, baik. Jadi dekat sini kalau tengok pada standard pembelajaran, menggunakan huruf mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya menyatakan sama ada boleh ubah itu menjadi nilai yang tetap atau nilai berubah dengan beri justifikasi. Okey, baik. Kita tengok situasi tadi. Berdasarkan situasi di atas, kita dapat mengetahui jumlah wang yang diderma oleh Cik Lim pada setiap bulan. Walau bagaimanapun, kita tidak mengetahui jumlah wang yang diderma oleh Cik Azlan dan Puan Kavita. Jumlah wang derma Cik Azlan dan Puan Kavita merupakan kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Kuantiti ini dikenali sebagai pemboleh ubah. Okey. Baik. Kita boleh menggunakan huruf untuk mewakili suatu boleh ubah. Misalnya, okey, setiap bulan Cik Azlan menderma sebanyak RMX dan Puan Kavita menderma RMY kepada Yayasan Kebajikan Negara. Okey. Soalan dia kat sini, antara pemboleh ubah X dengan Y yang manakah merupakan nilai yang tetap atau nilai yang berubah? Okey, jadi untuk menjawab soalan ni kita tengok tips Bestari belah kanan ni. Suatu boleh ubah mempunyai nilai yang tetap jika kuantiti yang diwakili sentiasa tetap pada sebarang masa. Okey, dan yang keduanya satu boleh ubah mempunyai nilai yang berubah jika kuantiti yang diwakili berubah mengikut masa. Okay, itu beza dia. Okey, berubah ataupun tidak berubah. Kita tengok contoh. Okey, contoh 1. Wakilkan setiap boleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya tentukan sama ada boleh ubah itu menjadi nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Okey, baik. A. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank.
B. Masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. Okey, jadi penyelesaian dia kat sini. A. K mewakili kadar faedah setahun untuk simpanan tetap. K mempunyai nilai yang tetap kerana kadar faedah untuk simpanan tetap tidak berubah dalam tempoh 1 tahun. Okey, itu situasi pertama. Situasi kedua, T mewakili masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah pada setiap hari. T mempunyai nilai yang berubah kerana masa perjalanan Faizal berubah pada setiap hari. Jadi kita fahamlah. Okey, nilai mana yang berubah, yang nilai mana tetap tak berubah, nilai yang kata berubah kan, berubah tu yang mana. Okey, baik. Okey. Seterusnya, standard pembelajaran. Yang kedua, menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi. Okey, baik. Kita tengok situasi-situasi yang diberikan. Okey, muka surat 107 tu. Suatu beg mengandungi X blok kayu. Jadi, kita wakilkan jumlah blok kayu itu sebagai X. Yang kedua, 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Jadi, jumlah blok kayu kita wakilkan X tambah 3. Yang ketiga, 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. X tolak 4. Bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. X bahagi 2. Seterusnya muka surat 108, sambung lagi. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. 2 darab X sama dengan 2X. 2 beg mewakili masing-masing mengandungi S blok kayu, manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu dan ditambah dengan 2 blok kayu. Okey, 2X tambah Y tambah 2. Last sekali, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu ialah P gram. Okey, jumlah jisim blok kayu dalam 2 beg tu 2 darab X darab P sama dengan 2X P. Okey, kesemua tadi ni kita wakilkan jumlah blok kayu tu dengan nombor dan pemboleh ubah. Jadi bila kita gabungkan nombor dengan pemboleh ubah tu kita panggil ungkapan algebra. Okey, boleh ya? Jelas ha? Okey, kita tengok contoh 2. Okey. Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Okay, jadi penyelesaian dia jumlah harga apple 5 darab X sama dengan 5X. Jumlah harga oren 8 darab Y, 8Y. Jumlah bayaran 5X tambah 8Y. Okay. Senang saja contohnya. Kita pergi kepada standard pembelajaran yang seterusnya. Okay. Menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat berkaitan dengan situasi yang sesuai. Okey, terus pergi pada contoh 3 tu, muka surat 109, muka surat 109. Okey. Diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Jadi penyelesaian dia gantikan. Dia masukkan nilai yang diberikan tu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 dan dapat jawapan. Okey. Okey, cara tekan kalkulator boleh tengok dekat kanan ni. Okey, cara nak kira. Tunjukkan jalan pengiraan yang lengkap. Contoh 4, dalam sebuah kelas 1/3 daripada murid lelaki ialah ahli kadet remaja sekolah. Manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. A. Tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli kadet remaja sekolah di dalam kelas itu. B. Jika kelas itu terdiri pada 12 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan, hitung jumlah ahli kadet remaja sekolah dalam kelas itu. Okey, ini penyelesaian masalah yang melibatkan ungkapan algebra. Jadi A, katakan bilangan murid lelaki kita wakilkan sebagai X dan bilangan murid perempuan Y. Maka jumlah ahli kadet remaja sekolah 1/3X tambah Y tolak 9. Okey. B, apabila X sama dengan 12, Y sama dengan 16. X tu pelajar lelaki, Y pelajar
puan. Kita masukkan nilai yang diberikan ni dalam ungkapan algebra tadi dan dapat jawapan. Okey, macam itulah tuan. Okey, mudah saja. Terus kepada muka surat 110. Okey, standard pembelajaran seterusnya mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra. Seterusnya menyatakan perkali yang mungkin bagi sebutan algebra. Okey, katakan ungkapan algebra tu 2x tambah 3xy. Jadi dekat sini 2x ialah hasil darab nombor 2 dengan pemboleh ubah x. Okey. Manakala 3xy ni adalah hasil darab nombor 3 tu dengan pemboleh ubah x, y. Okey. Jadi 2x dan 3xy dinamakan sebagai sebutan algebra. Okey, itu maksud dia sebutan algebra. Okay, baik, kita tengok contoh. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Jadi boleh tengok kat sini A, B, C dan D itu. Okey. Setiap kata nombor ataupun pemboleh ubah tu kita adalah dia kita panggil sebutan algebra, betul tak? Okey. Okey, boleh tengok kat sini semuanya sebutan algebra. Okey, baik. Tengok contoh 6, muka surat 111. Okey. Dalam sebutan negatif 3K kuasa 2 MN, nyatakan perkali bagi K kuasa 2 MN. Jadi rujuk balik dekat sini, perkali untuk K kuasa 2 MN negatif 3. Perkali bagi negatif MN 3K kuasa 2. Perkali bagi 3K kuasa 2 negatif MN. Okey, itu je, simple je. Cuba try buat. Okey, seterusnya standard pelajaran mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Apa beza dua ni? Okey, baik kita tengok. Rajah A dan rajah B. Okey. Pasangan sebutan dalam rajah A mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Pasangan sebutan itu dikenali sebagai sebutan serupa. Nampak? Antara pasangan ni MM sama, PQ sama, AB sama. K kuasa 2, K kuasa 2. Maksudnya dia punya pemboleh ubah dengan kuasa dia sama. Rajah B ni, pasangan sebutan rajah B tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Pasangan sebutan itu dikenali sebagai sebutan tidak serupa. Jadi dia tak sama pemboleh ubah. Okey. Tak sama kuasa, jadi dia sebutan tidak serupa. Kita tengok contoh. Kenal pasti sama ada pasangan sebutan yang berikut ialah sebutan serupa atau sebutan tidak serupa. 4SY dengan SY per 2. Jadi jawapan dia sebutan serupa kerana pemboleh ubah SY yang sama. 12PQ, 12PR sebutan tidak serupa kerana pemboleh ubah PQ dan PR adalah berbeza. Sebut 3ABC dengan 0.5BCA sebutan serupa kerana boleh ubah ABC sama dengan BCA. Okey, negatif 7A dengan 6H kuasa 2 sebutan tidak serupa kerana kuasa bagi boleh ubah H adalah tidak sama. Okey, boleh faham nampak Okey, baik. Terus kepada muka surat 113. Kita masuk kepada subtopik yang kedua. Okey. Ungkapan algebra yang melibatkan operasi aritmetik. Okey, operasi aritmetik ni tambah tolak darab bahagi yang melibatkan ungkapan algebra lah. Okey, mula-mula kita tengok dulu kata standard pelajaran menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Okey, contoh 8, pemudahkan setiap yang berikut. Okey, ni kita dah belajar tajuk sebelum ni. Kita kembangkan penambahan dan penolakan ungkapan algebra ni. Okey. Dan kita tambah atau tolak untuk pemboleh ubah yang sama. Contoh kat sini kita kembangkan X tambah dengan X, Y sama ada tambah tolak dengan Y juga. Dapat kata jawapan dalam sebutan serupa. Okey. Sama juga dengan yang B. Okey, boleh tengok contoh, boleh try tulis, try kira, mesti dapat jawapan. Okey, sambung lagi muka surat 114. Okey. Membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra. Okey, pendaraban berulang.
Okey, secara ringkasnya kesimpulan dekat bawah ni, katakan A darab A. Okey, muka surat 115 tu. A darab A sama dengan A kuasa 2. A darab A kuasa 3. Kalau A darab berapa kali A, maksudnya kita wakilkan sebagai A kuasa N. Okey, sama kat bawah ni. Okey. Ataupun A tambah B darab A tambah B. A tambah B kuasa 2. Kalau ada 3 kali darab A tambah B kuasa 3. Kalau ada 4 kali A tambah B darab A tambah B, jadi A tambah B kuasa 4. Jadi kita wakilkan sebagai A tambah B kuasa N. Okey, tengok contoh 9 dan juga contoh 10. Okey, seperti yang kita bincang tadi yang atas ni, inilah contoh dia. Okey. A tu M kuasa 4, yang ni L tambah 7 kuasa 2, yang ni P tolak 3Q kuasa 3. Okey, sama dengan konsep ni. X tambah 4Y kuasa 2 kita kembangkan balik. Okey. Dua kurungan. Yang ni kita kembangkan 3 kurungan. Itulah konsep dia, sama dengan tajuk-tajuk sebelum ni yang kata pernah belajar kelas 1 bab 2. Okey, seterusnya standard pelajaran mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. Okey, baik. Tengok contoh 11. Pemudahkan 3AB kuasa 2 darab 4A kuasa 3B. Okey, mula-mula kita kembangkan semua dengan operasi darab. Okey, hasil darab faktor. Lepas tu kita kumpulkan dia, nombor darab dengan nombor. Kau boleh ubah A darab dengan A saja. Kau boleh ubah B darab, boleh ubah B. Akhirnya dapat jawapan dia. Okey. Okey, contoh 12 ni untuk pembahagian. Okey, bila kita bahagi ungkapan algebra tu, sama konsep dia, nombor bahagi nombor, boleh ubah yang sama, M bagi M, N pun bagi N. Okey, kita potong-potong dapat jawapan. Okey, boleh cuba. Contoh 13 ni, jika ada operasi darab dengan bahagi serentak, pun sama konsep dia. Nombor dengan nombor, boleh ubah X dengan boleh ubah X, boleh ubah Y dengan Y, Z dengan Z. Okey. Okey. Secara rumusannya, okey, kita dah sentuh dua standard kandungan. Okey. 5.1 tadi pun boleh ubah dan ungkapan algebra, dan 5.2 ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Jadi untuk lebih mahir kita akan masuk kepada buku modul lah. Buku modul kamu semua boleh buka muka surat 49 buku modul. Okey, pentaksiran bilik darjah PBD, dan yang belakang sekali itu praktis ke arah PT3. Okey, kat sini cikgu boleh tunjuk. Ni dia. Okey. Muka surat 49 bermula muka surat 49 sampailah muka surat 56. Okey. Okey, praktis PT3 sampai buat semua sampai praktis PT3. Okey. Semua yang cikgu terangkan tadi ada kata dalam latihan ni, semua yang melibatkan apa yang cikgu dah sentuh tadi. Okey, standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang cikgu dah sentuh tadi. Okey. Okey, boleh mula buat dulu latihan dalam buku modul, nanti kita akan bincang jawapannya pada akhir sesi kelas kita nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.